الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni perselisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk ganjaran orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ibadah puasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah fardu dan merupakan salah satu rukun Islam. Puasa berarti menahan diri daripada makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Hukum puasa pada bulan Ramadan adalah wajib bagi umat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam suratul Baqarah ayat 183, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu semua bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya pahala puasa di bulan Ramadan ini amat besar nilainya. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja bukan sahaja telah melakukan satu dosa besar, bahkan dia akan mendapat satu kerugian yang amat besar. Kerana satu hari berpuasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan tidak boleh ditebus dengan apa jua cara dan tidak boleh ditukar ganti, sekalipun seorang itu berpuasa setahun penuh. Hal ini bersandarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang sesiapa yang berbuka walau satu hari pada bulan Ramadan bukan kerana sakit atau ada rukhsah, yakni keringanan, maka puasanya tidak dapat diqadha meskipun dia berpuasa setahun penuh. Hadis ini telah menjelaskan kepada kita bahawa betapa tingginya nilai puasa di bulan Ramadan, sehingga kan mereka yang meninggalkan puasa dengan sengaja dan menggantikannya walaupun berpuasa setahun seumur hidup tidak akan dapat menyamai nilai puasa satu hari dalam bulan Ramadan. Oleh itu, sebagai orang yang beriman, kita perlu mengambil peluang dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini dengan melaksanakan dan menyempurnakan kewajipan berpuasa bagi memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, antara kelebihan dan ganjaran bagi mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan ini ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa
di mana kadarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hal ini dikatakan demikian kerana puasa di bulan Ramadan merupakan amalan batin yang hakikatnya tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala, berbanding dengan ibadah lain yang boleh dilihat oleh mata manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Subhanahu wa taala firman, melainkan puasa. Kerana puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala. Sebab ia telah meninggalkan hawa nafsu dan nafsu syahwat dan nafsu makannya kerana aku. Mereka yang berpuasa juga akan memperoleh ganjaran yang besar di akhirat kelak, yaitu mereka akan memperoleh penghormatan yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki syurga melalui pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dalam syurga ada satu pintu yang disebut dengan nama Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke syurga melalui pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Lalu dikatakan kepada mereka, mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa berdiri menghadap. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut melainkan mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu akan ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut. Saudara-saudara sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, seterusnya ganjaran orang yang berpuasa ini adalah mereka akan memperoleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yang bermaksud, barang sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selain itu juga, kelebihan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ialah doa mereka akan dikabulkan dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yang bermaksud 3 orang yang doa mereka tidak akan tertolak, yaitu seorang yang berpuasa hingga berbuka, seseorang imam penguasa yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat doanya ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit seraya berfirman, demi kemuliaanku sungguh aku akan menolongmu meski beberapa saat lamanya. Saudara-saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, member ingin menyeru jemaah sekalian agar mengambil peluang dengan kelebihan berpuasa pada bulan Ramadan bagi memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka yang berpuasa dengan penuh keimanan pasti akan memperoleh darjat ketakwaan yang cukup berharga dan tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sentiasa membersihkan hati dan memperbaiki amalan puasa kita setiap hari bagi memastikan amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Elakkanlah diri kita daripada tergolong dalam golongan orang-orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Semoga dengan amalan ibadah puasa ini kita tergolong dalam kalangan golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 57, وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, yang bermaksud sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam suratul Ahzab ayat 56 yang bermaksud, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu dia baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menanti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakan akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khas bin Abdul Haris Sani Syariat
Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'ala Johor dan Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofiah binti Almarhum Sultan Indonesia Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cepat Besar Khalidan Mustamam para putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin waqtulil kafarah wa mubtani'is sayyi'ati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qadhi ad-dayn 'anil madinin wa asrin khalasal masjunin واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وافروا على الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.